menunjukkan bagaimana teguhnya kena pegang dengan sunnah khulafa ar-rasyidin. Nak menunjukkan bahawa para sahabat pun tuan-tuan, kita kena ikut sunnah mereka. Sebab mereka ni antara insan-insan yang hampir dengan Rasulullah SAW. Dan antara insan-insan di kalangan para sahabat ini yang paling hampir dengan Rasulullah SAW adalah 4 orang khulafa ar-rasyidin ni tuan-tuan. Dan disebut tuan-tuan dalam hadis yang lain lagi, 10 orang para sahabat yang mubasyirina bil jannah. Mubasyirina bil jannah. 10 orang yang Rasulullah sebut yang confirm masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Dan daripada 10 orang ni tuan-tuan, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhu. Ini antara 4 orang sahabat tuan-tuan yang kita kena belajar cara hidup mereka tuan-tuan. Yang kita kena belajar cara hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Fairuz mendakwa Nabi SAW memberikan kabar jaminan syurga kepada 10 orang sahabat Nabi, sekaligus cuba menutup sebarang penilaian dan kritikan terhadap mereka. Video kali ini akan mengupas beberapa percanggahan besar hadis tentang ganjaran syurga kepada 10 orang sahabat Nabi yang jarang dibahas oleh penceramah-penceramah seperti Dr. Fairuz. Hadis tersebut terdapat dalam kitab-kitab seperti dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid ketiga, penerbit Muassasah Ar-Risalah, Beirut, cetakan pertama tahun 1995 Masihi, muka surat 174. Diriwayatkan Nabi SAW bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman fil jannah, wa Sa'd bin Malik fil jannah. Iaitu Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman, Talhah, Zubair, Abdurrahman dan Sa'ad bin Malik akan masuk syurga. Ahlus Sunnah wal Jamaah amat menekankan kepentingan hadis ini. Meskipun demikian, terdapat dilema intelektual dan percanggahan yang tidak dapat diselesaikan apabila terdapat percanggahan dengan realiti riwayat hidup mereka. Antara pertikaian yang muncul ialah di kalangan 10 orang yang dikabarkan masuk syurga saling menumpahkan darah. Kenapa di kalangan 10 orang itu saling berperang, berbunuh-bunuhan? Misalnya Talhah dan Zubair keluar memerangi Ali bin Abi Talib di bawah pasukan Aisyah dalam perang Jamal, sehingga menyebabkan jumlah kematian yang besar di kalangan kedua-dua pihak. Sedangkan Al-Quran menyatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan sesiapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar. Surah An-Nisa ayat 93. Justru itu, berasaskan Al-Quran, sudah tentu ada di kalangan golongan Al-Mubasysyaruna bil Jannah yang terlibat dalam pertumpahan darah ini masuk neraka, bukan syurga seperti yang didakwa oleh Dr. Fairuz. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, jilid ke-10, penerbit Hijr, cetakan pertama tahun 1998, muka surat 469, wa kana majmu'u man khutila yawmal jamal minal fariqain 10,000. Jumlah orang yang terbunuh dalam perang Jamal dari kedua-dua pihak ialah 10,000 orang. Dalam muka surat 637, Abu Ayyub Al-Ansari berkata, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
amarna biqitali thalathatin ma'a Ali biqitalin nakithin wal qasitin wal mariqin fa amman nakisuna faqad qatalnahum wa hum ahlul jamal Talhatu waz Zubair. Rasulullah memerintahkan kami memerangi 3 golongan bersama-sama pasukan Ali, iaitu nakithin, qasitin dan mariqin. Adapun golongan nakisun telah kami perangi. Mereka itu adalah ahli perang Jamal, iaitu Talhah dan Zubair. Ali, Talhah dan Zubair adalah 3 orang daripada Al-Ashrah Al-Mubashshiruna bil Jannah, namun saling berperang menumpahkan darah. Ancaman bunuh Umar Al-Khattab terhadap Al-Ashrah Al-Mubashshirah dalam peristiwa pemilihan khalifah ketiga atau peristiwa syura 6 orang, Umar Al-Khattab memerintahkan hukum bunuh terhadap sesiapa yang membangkang. Dalam kitab Tarikh At-Tabari karya Muhammad bin Jarir At-Tabari, jilid keempat, penerbit Dar Al-Ma'arif bil Misr, muka surat 229, diriwayatkan Umar memberikan perintah bagi pemilihan khalifah setelahnya. Fa in ijtama'a khamsatun wa radu rajulan wa aba wahidun fashdakh ra'sah aw idrib ra'sahu bil sayf. Sekiranya sepakat 5 orang dan berbantah seorang, patahkan lehernya atau potong kepalanya dengan pedang. Wa in ittafaqa arba'atun faradu rajulan minhum wa abathnani fadrib ru'usahuma. Sekiranya 4 orang yang sepakat dan 2 yang membantah, maka potonglah kepala mereka berdua. Fa in radiya thalathatun rajulan minhum wa thalathatun rajulan minhum fahakimu Abdullah bin Umar. Jika 3 orang sepakat, manakala 3 lagi membantah, maka Abdullah bin Umar akan mengadili antara kedua golongan ini. Fa ayyul fariqaini hakama lahu falyakhtaru rajulan minhum. Maka ia akan putuskan siapakah orangnya dari setiap 2 golongan. Ia akan memilih seorang daripada mereka. Fa in lam yardaw bi hukmi Abdullah bin Umar fakunu ma'al ladzina fihim Abdurrahman bin Auf waqtulul baqin. Sekiranya mereka tidak restui keputusan Abdullah bin Umar, maka jawatan itu hendaklah di pihak Abdurrahman bin Auf, dan bunuhlah orang lain yang tertinggal. Anggota syura 6 orang ini ialah Ali, Uthman, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Mereka semua ini adalah daripada kalangan 10 sahabat Nabi yang dikatakan dijamin masuk syurga. Namun Umar memerintahkan pembunuhan Al-Ashara Al-Mubashsharina bil Jannah. Jika benar hadis Al-Ashara Al-Mubashsharina bil Jannah itu sahih, mengapa Umar Al-Khattab menzalimi Fatimah Az-Zahra? Terdapat banyak sumber-sumber yang menyatakan demikian. Antaranya ialah di dalam kitab Al-Muzakkaru wat-Tazkiru wat-Zik karya Ibni Abi Azim Al-Shaybani, penerbit Darul Manar, cetakan pertama tahun 1993, muka surat 91, diriwayatkan balagha Umar bin Al-Khattab anna an-nasan yajtami'una fi baiti Fatimah fa'ataha faqal. Telah sampai kabar kepada Umar Al-Khattab bahawa manusia berhimpun di rumah Fatimah. Lalu ia mendatanginya dan berkata, Ya binta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma kana ahadun minan nasi ahabba ilaina min abika wala ba'da abika ahabba ilaina mink. Faqad balagani anna haula an-nafar yajtami'una 'indik. Wahai putri Rasulullah, tiadalah manusia yang lebih dikasihi daripada ayahmu menurut kami. Telah sampai kepadaku bahawa mereka berhimpun di sisimu. Wa aimullah la in balagani dhalik la ahriqanna alaihimul bait. Demi Allah, jika sampai kepadaku kabar demikian, nescaya aku bakar mereka dalam rumah itu. Pentahqiq kitab ini mengulas isnaduhu sahih, sanad-sanadnya adalah sahih. Tidakkah perbuatan Umar ini menyakiti hati Fatimah?
dan menyakiti Fatimah setara dengan menyakiti Nabi. Menyakiti Nabi setara dengan menyakiti Allah. Dalam kitab Sahih Muslim jilid keempat, penerbit Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, muka surat 1903, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama Fatimatu bid'atun minni yu'zini ma azaha." Hanya senya Fatimah belahan jiwaku. Apa sahaja yang menyakitinya akan menyakitiku. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 57, "Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina." Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat dan menyediakan untuk mereka azab seksa yang hina. Di antara mereka yang dianggap termasuk dalam Al-Asharah Al-Mubashirina bil Jannah ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tahu tentang hadis 10 orang yang dijanjikan syurga itu, kerana meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi SAW bahawa tiada yang dijamin syurga kecuali Abdullah bin Salam. Dalam kitab Sahih Muslim, cetakan yang sama seperti sebelum ini, jilid keempat, muka surat 1930, diriwayatkan an Amir bin Sa'd qala sami'tu abi yaqul, diriwayatkan Amir bin Sa'ad berkata, aku mendengar ayahku berkata, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li hayyin yamshi innahu fil jannah illa li Abdullah bin Salam. Aku tidak pernah mendengar Nabi SAW bersabda tentang seseorang yang berjalan di muka bumi ini adalah calon penghuni syurga kecuali Abdullah bin Salam. Justru itu Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri tidak tahu hadis terkenal bahawa dirinya termasuk dalam 10 orang yang dijamin syurga. Malah Abdullah bin Salam pula tidak termasuk dalam 10 orang tersebut. Kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah meriwayatkan hadis 10 orang yang dijamin syurga ini dengan nama yang berbeza, masing-masing menunjukkan kekurangan atau penggantian nama. Jika kita ingin menghitung semuanya, nescaya ia akan menjadi lebih dari 10 orang. Dalam kitab Sunan At-Tirmizi, Abu Ubaidah Al-Jarrah termasuk dalam senarai 10 orang itu. Namun dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Abdullah bin Mas'ud menggantikan nama Abu Ubaidah. Di dalam kitab Sunan Ibn Majah tidak ada nama Abu Ubaidah, tidak juga Abdullah bin Mas'ud. Malah nama Nabi Muhammad iaitu ana dalam teks ini sebagai ganti nama-nama tersebut. Manakala dalam kitab Sunan Abi Daud, pengarang menukilkan 2 hadis yang memaparkan perbezaan pada sebutan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'ad bin Malik. Kesimpulannya, hadis berkenaan 10 orang yang dikabarkan masuk syurga bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain. Sejarah riwayat hidup mereka pula tidak selaras dengan akhlak dan nilai-nilai murni Al-Quran apabila ada di kalangan mereka ini saling mengancam, menumpahkan darah dan meninggalkan tauladan yang tidak baik untuk umat. Matan hadis yang digunakan dalam ucapan Dr. Fairuz ini tidak mempunyai nilai kredibiliti sedikit pun.